Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban bislami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa lisanan dhakira wa amalan salihan mutaqabbala shifa min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya, sekali lagi kita dapat bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan pertemuan kita ini pertemuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita selepas ini perpisahan yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita nak masuk kepada tajuk yang baru, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan dirinya kepada kabilah-kabilah dan permulaan Ansar memeluk Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ke-10 kenabian, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang musim haji pada bulan Zulhijjah itu, Nabi akan pergi bertemu dengan kabilah-kabilah yang hadir untuk menunaikan haji itu, dan Nabi mempromosikan Islam kepada mereka. Nabi minta kepada mereka dua perkara. Yang pertama, Nabi minta kepada kabilah-kabilah ini supaya menyokong perjuangan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan yang kedua, kalau mereka menyokong perjuangan ini, ganjaran mereka adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apabila Nabi sampaikan ajak kabilah-kabilah ini untuk menyokong perjuangan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan juga ganjaran yang Allah akan beri kepada mereka adalah syurga, maka pada ketika itu juga Abu Lahab dia akan datang counter balik. Dia kata, kamu jangan dengar apa yang diceritakan oleh Muhammad ini, kerana dia adalah seorang pengkhianat dan seorang kaki pembohong. Maka apabila di counter balik oleh Abu Lahab ini, maka kabilah-kabilah ini memberi suatu jawapan yang sangat hina, sangat keji kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, pada tahun ke-10 kenabian, Nabi sampaikan, promosikan Islam kepada orang ramai. Pada musim haji itu tak ada orang dengar, tak ada orang mau terima. Maka pada tahun ke-11 kenabian, Nabi buat benda yang sama. Nabi bertemu dengan kabilah-kabilah yang lain. Nabi nak cerita kepada mereka tentang Islam, sehingga pada suatu malam di tempat yang bernama Aqabah. Aqabah itu terletak di mana? Terletak di antara kota Mekah dan Mina. Di tengah-tengah tu Al-Aqabah, tempat kita Jamrah, tempat kita Jamrah Aqabah. Di situlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi melalui
kawasan itu, Nabi tengok ada 6 orang pemuda yang sedang duduk berbincang sama-sama dengan mereka. Dan pada ketika itu Nabi pun memperkenalkan diri Nabi kepada mereka. Dan Nabi ajak, Nabi nak dialog lah, nak cerita sikit kepada mereka itu tentang Islam. Mereka itu nak dengar. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ramai-ramai orang yang datang pada musim haji itu, tak ada orang yang nak dengar tentang Islam. Tetapi pada ketika itu ada 6 orang pemuda ini yang datang daripada Yathrib. Mereka ini daripada keturunan Aus ataupun kaum Aus. Mereka daripada Khazraj. Mereka daripada Khazraj, 6 orang ini, yang mana mereka itu nak dengar apa yang nak diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bila Nabi tanya kepada mereka, kamu ni datang daripada mana? Mereka kata, kami ni datang daripada kota Yathrib. Nabi kata, kamu ini berjiran dengan orang Yahudi? Sebab di kota Madinah, jiran 2 kabilah yang besar ini, Aus dan Khazraj ini, jiran mereka adalah puak-puak Yahudi. Maka Nabi kata, kamu berjiran dengan orang-orang Yahudi? Ya. Dan mereka mengenalkan diri mereka, mereka daripada kabilah Khazraj. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menceritakan kepada mereka sebentar tentang Islam. Mereka nak dengar. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, titik permulaan bagaimana Islam itu tersebar di kota Yathrib. Bila mereka nak dengar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buang masa lagi. Nabi memulakan bacaan Nabi, dakwah Nabi dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab ayat suci Al-Quran mukjizat. Dia bukan syair, dia bukan gurindam, dia bukan sihir, dia bukan jampi serapah, tetapi suatu mukjizat yang mana apabila orang yang mendengar akan mukjizat Al-Quran itu, dia akan terus masuk ke dalam hati dan jiwa orang itu. Dia akan menggetarkan jiwa orang yang mendengar. Sebab itu Utbah bin Rabi'ah, seorang pembesar Quraisy, apabila dia berdialog dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak dan mempelawa Nabi dengan beberapa tawaran yang cukup hebat pada permulaan Islam, semata-mata nak suruh Nabi berhenti dakwah Islam di kota Mekah. Tapi bila Nabi baca ayat Al-Quran sampai kepada ayat Quran yang menakutkan jiwanya, sehingga ditutup mulut Nabi, dia kata, kafa ya Muhammad, kafa ya Muhammad, cukup, jangan baca lagi. Tak mampulah dia nak dengar ayat yang seterusnya. Sebab apa? Sebab mukjizat itu masuk dalam jiwa dia, menggetarkan jiwa dia. Kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, baca Quran pun kita tak getar jiwa kita, kan? Tak memberi getaran, ketakutan dan juga kegerunan, sebab kita tak faham. Kita tak faham. Beza dengan orang Arab tu, walaupun dia musyrik, tapi dia faham akan isi kandungan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu turun dalam bahasa dia. Maka sebab itu Utbah bin Rabi'ah walaupun seorang musyrik, dia faham akan isi kandungan Al-Quran itu. Apabila dibaca oleh baginda Nabi SAW, menggetarkan jiwa dia. Sebab itu Sayyidina Umar, seorang yang sangat bengis, seorang yang sangat kejam, tapi bila dia mendengar surah Taha, hati dia cair. Sebab apa? Sebab dia faham. Menggetarkan jiwa dia, meruntun akan kesombongan, keangkuhan dia itu. Dan akhirnya, dengan awal tadi dia niat keluar daripada rumah semata-mata untuk pergi cari Muhammad, untuk bunuh Muhammad. Tapi dengan dia mendengar ayat Al-Quran dibacakan oleh adiknya itu, surah At-Taha,
ayat 1 hingga 5 itu akhirnya dirinya, jiwanya jadi cair, dan akhirnya dia pergi jumpa Muhammad untuk menyatakan keislaman di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bila Nabi baca Al-Quran kepada 6 orang pemuda ini, maka mereka merasa suatu benda yang hebat, suatu benda yang mereka tak pernah dengar. Ini Al-Quran, mukjizat yang hebat, yang boleh memberi suatu pembentukan dalam jiwa seseorang dengan dia mendengar ayat suci Al-Quran. Maka bila mereka dengar ayat Al-Quran itu dibacakan, suatu benda yang mereka tak pernah dengar, bacaannya hebat, maknanya hebat, maka di situ tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, maka mula Nabi menerangkan kepada mereka tentang Islam. Bila Nabi terang kepada mereka tentang Islam, tentang kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 orang ini bila mereka dengar macam tu, mereka pun discuss sesama mereka, macam mana, adakah kita nak ikut Muhammad ini ataupun tidak. Dan akhirnya mereka 6 orang setuju untuk beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab mereka ini pernah mendengar ada ilmu yang mereka pernah dengar daripada orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah, yang mana orang Yahudi ini mereka pernah menceritakan kepada orang-orang Arab daripada Khazraj dan Aus ni tentang kemunculan Rasul akhir zaman. Kemudian mereka ni pula mengugut orang-orang Aus dan Khazraj ini. Mereka kata, kalau Rasul akhir zaman muncul nanti, kami orang-orang Yahudi akan beriman dengannya, dan pada ketika itu kami akan memerangi kamu semua. Maka apabila orang Aus dan Khazraj ini, 6 orang pemuda daripada Khazraj ini, mereka dengar tentang kerasulan baginda Nabi SAW yang berada di hadapan mata mereka, maka mereka kata, inilah Rasul akhir zaman yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi kepada mereka, dan kita jangan lepas peluang untuk kita beriman lebih awal daripada orang-orang Yahudi. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, mereka ini 6 orang akhirnya beriman kepada Allah dan Rasul. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bagaimana 6 orang ini dia boleh beriman kepada Allah dan Rasul pada ketika mana orang-orang Arab di kota Mekah pada ketika itu semuanya menolak dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kerana orang-orang daripada Yathrib ini, daripada Khazraj ataupun Aus ni, mereka ini adalah orang yang mempunyai perwatakan lemah lembut. Mereka ini, Aus dan Khazraj ini, mereka ini sebenarnya kabilah yang datang daripada negara Yaman. Mereka adalah orang yang mempunyai perwatakan lemah lembut. Yang kedua, mereka ini ada ilmu berbanding dengan orang Arab musyrik kota Mekah tu. Mereka tak ada ilmu langsung, jahil, tak ada ilmu tentang kerasulan Nabi akhir zaman, tak ada ilmu. Tetapi mereka ini, orang-orang Yathrib ini, mereka ada ilmu tentang kemunculan Rasul akhir zaman yang mereka dengar daripada orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah. Dan yang ketiga, orang-orang Yahudi pernah mengugut dan menakut-nakutkan mereka
dengan mengatakan kalau Rasul akhir zaman nanti muncul, kami akan beriman dengan dia, dan pada ketika itu kami akan membunuh kamu semua, seperti mana kaum Iram dan kaum Ad. Mereka pernah kena ugut. Maka sebab itu bila Rasul itu berada di hadapan mata kepala mereka, kebenaran itu berada di hadapan mata kepala mereka, mereka tidak mahu melepas peluang, dan akhirnya mereka terus beriman kepada Allah dan Rasul. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bila mereka 6 orang nak balik, bila 6 orang ni nak balik, maka Nabi minta kepada mereka bahawa boleh tak tahun depan pada musim yang sama, pada musim Haji Zulhijjah, pada tahun ke-12 kenabian, boleh tak kita bertemu lagi sekali di tempat yang sama, iaitu namanya Aqabah. Maka 6 orang ni balik dengan suatu keyakinan, dengan suatu semangat yang tinggi, iaitu mereka nak menyampaikan dakwah Islam di kota Yathrib. Mereka nak mengajak seluruh kaum Aus dan Khazraj supaya beriman kepada Allah dan Rasul. Dan mereka menghendaki bahawa kalaulah, mereka mengatakan, kalaulah engkau wahai Muhammad dapat mendamaikan dua golongan Aus dan Khazraj ini yang saling berbunuh-bunuhan, bukan suatu masa yang singkat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Aus dan Khazraj ini mereka saling berperang selama 125 tahun. Bukan waktu yang singkat. Sehingga pemimpin-pemimpin mereka banyak yang terkorban. Kerana apa? Kerana dicucuk, kerana diadu domba oleh puak-puak Yahudi yang ada kepentingan di kota Madinah. Duk cucuk mereka ni supaya berperang sesama sendiri, dan mereka akan salurkan senjata. Ini orang Yahudi. Kita tengok hari ni pun berlaku depan mata kita, memang perangai macam tu. Apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Iraq, apa yang berlaku di Afghanistan, semuanya dimainkan oleh orang-orang Yahudi supaya berlaku peperangan dalaman, dan mereka akan support dengan senjata mereka. Kamu perang, kamu bunuhlah sama-sama sendiri. Ini berlaku, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Ini sebut sama dekat yang hari ini berlaku dekat Ukraine dengan Rusia. Ini juga percaturan yang dimainkan oleh mereka. Jadi apabila percaturan-percaturan ini berlaku, kononnya pada peringkat awal, kita melihat bagaimana Amerika dan NATO sungguh-sungguh nak backup Ukraine. Tak apa perang, kami akan backup dengan senjata, dengan apa sahaja untuk berperang dengan Rusia. Tapi sampai ke hari ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Amerika dan juga NATO tidak mengambil apa-apa tindakan untuk menyelamatkan Ukraine. Bahkan dia biar Ukraine itu berperang bersendirian dengan Rusia. Dan mereka berjanji untuk menghantar senjata mereka kepada Ukraine untuk berperang. Ini perangai orang Yahudi yang kita dapat lihat pada hari ini. Perangai itu pernah dimainkan oleh orang-orang yang terdahulu daripada mereka di kota Yathrib lagi. Bagaimana mereka adu dombakan supaya Aus dan Khazraj ini berperang sampai 125 tahun, berperang sesama sendiri, yang mana mereka ini support dari segi senjata. Kamu perang, sehingga pemimpin-pemimpin dua kabilah ini semuanya telah meninggal dunia. Akhirnya lahirlah pemuda-pemuda daripada Aus dan Khazraj ini, yang mana pemuda-pemuda ini dah tak mau perang dah. Mereka nak cari jalan kedamaian, mereka nak cari jalan keamanan. Maka sebab itu bila mereka bertemu dengan baginda Nabi SAW di Aqabah itu pada tahun ke-11 kenabian itu, mereka kata, wahai Muhammad,
Sekiranya engkau dapat menyatukan dua golongan, dua kabilah yang sentiasa berperang ini, bermakna engkau akan menjadi manusia yang paling agung. Sebab hebatnya dapat menyatukan dua kabilah yang sekian lama berperang. Maka sebab itu 6 orang ini, bila mereka nak balik daripada Aqabah, nak balik ke Yathrib, mereka ada satu semangat yang cukup tinggi, motivasi yang cukup hebat. Mereka nak promosikan dan ajak masyarakat Aus dan Khazraj supaya beriman kepada Allah dan Rasul. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bila mereka balik, mereka sampaikan dakwah. Ini peranan kita tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Kalau kata 6 orang ni dia balik ke kota Yathrib, duduk sengak-sengak, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah masing-masing, tak ada benda lah. Bermakna 6 orang ni lah beriman kepada Allah dan Rasul. Tahun depan, tahun ke-12 kenabian pun 6 orang ni sahaja yang beriman, tak ada pertambahan. Tapi tak tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, 6 orang ini balik ke rumah mereka, ke kampung mereka, ke negara mereka. Mereka merancang bagaimana untuk menyebarkan dakwah Islam, sehingga dikatakan bahawa mereka memasuki semua rumah-rumah di kota Yathrib itu dengan mengkhabarkan akan kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang beriman, ada yang tak nak beriman, tak apa. Yang penting cerita tentang kerasulan Muhammad itu telah sampai ke dalam rumah-rumah mereka di kota Yathrib. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, pada tahun ke-12 kenabian, pada musim haji, datanglah ramai kabilah-kabilah datang mengerjakan haji. Pada waktu yang sama di Aqabah itu, maka pada ketika itu suatu malam, Nabi bertemu dengan pemuda-pemuda yang datang daripada Yathrib ini, daripada 6 orang yang beriman pada tahun ke-11 kenabian, akhirnya menjadi 12 orang. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, at least 1 tahun itu mereka dapat menyebarkan dakwah Islam, sehingga 6 orang lagi telah beriman kepada Allah dan Rasul. Dan 12 orang itu pada malam itu mereka bangun dalam keadaan senyap, pergilah bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu tempat namanya Aqabah. Dan peristiwa ini namanya Bai'atul Aqabah Al-Ula, Bai'ah Aqabah yang pertama. Itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dalam Bai'atul Aqabah yang pertama ini, maka di sinilah adanya bai'ah. Bai'ah. Yang 6 orang tu tak ada bai'ah lagi. Cuma Nabi mengajak kepada mereka untuk menyokong perjuangan Nabi. Dan kalau kamu menyokong perjuangan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ganjaran mereka syurga. Dan balik Nabi kata, kamu sampaikan dakwah, ajak orang beriman kepada Allah dan Rasul. Dan pada tahun berikutnya, pada tahun ke-12 kenabian, kamu bawa orang jumpa dengan Nabi di tempat yang sama, iaitu Aqabah. Dan akhirnya mereka bawa 6 orang lagi bertemu dengan Nabi dalam Bai'atul Aqabah Al-Ula, Bai'ah Aqabah yang pertama. Mereka 12 orang, iaitu ada daripada Aus, ada daripada Khazraj. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dalam Bai'ah Aqabah yang pertama ini, sebab itu namanya bai'ah, sebab adanya bai'ah perjanjian. Adanya perjanjian di antara Nabi dan juga 12 orang pemuda daripada Aus dan Khazraj. Apa perjanjiannya yang baginda Nabi SAW sebut kepada mereka? Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Nabi kata apa?
marilah bersama berjanji dengan hamba dan jangan sekali-kali mensyirikkan dan menyekutukan Allah. Ini yang pertama. Ini bai'ah yang pertama. Item yang pertama Nabi kata, kamu jangan mensyirikkan Allah. Bila kamu dah beriman kepada Allah dan Rasul, jangan kamu mensyirikkan Allah. Jangan syirik. Kamu dah beriman kepada Allah dan Rasul, jangan kamu mensyirikkan Allah dengan menyembah patung ke, menyembah berhala kan dan sebagainya, jangan. Sebab kamu telah mentauhidkan Allah. Ini yang pertama. Ini item yang pertama. Yang kedua, jangan mencuri. Jangan mencuri. Sebab orang-orang Arab pada ketika itu, mereka ini yang kuat dia akan menindas yang lemah. Yang kuat dia akan merompak kumpulan-kumpulan yang lemah. Dia tak kira janji, dia kumpulan yang kuat, dia akan merompak mencuri kumpulan-kumpulan yang lemah. Ini sebab itu Nabi SAW melarang kepada mereka, jangan kamu mencuri. Sebab mencuri ni suatu benda yang boleh mendatangkan pergaduhan, mendatangkan perbalahan, sehingga boleh membawa kepada pembunuhan. Maka sebab itu Islam melarang, sebab dia ada hubung kait dengan manusia yang lain. Kemudian yang ketiga, jangan berzina. Jangan berzina. Sebab ini juga menjadi sesuatu perangai orang-orang Arab jahilah pada ketika itu. Mereka melakukan perzinaan yang berluasa. Maka sebab itu Islam melarang, kerana dia sesuatu yang sangat keji dan sangat jahat di sisi Islam, sehingga mengakibatkan tidak tahu siapa nasab keturunannya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, jangan membunuh anak-anak kamu. Sebab ini juga merupakan suatu tabiat orang Arab. Mereka suka membunuh anak-anak mereka, terutamanya yang perempuan. Kerana bagi mereka anak perempuan ni tiada nilai. Anak perempuan ni hanya membawa, orang kata apa, membawa benda-benda yang tak baik. Tidak membawa kebaikan kepada mereka. Maka sebab itu mereka malu sekiranya ada anak perempuan, kerana ia boleh mendatangkan keburukan dan juga kemudaratan kepada mereka, kepada kabilah mereka, dan akhirnya mereka bunuh anak perempuan. Maka ini juga dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, janganlah kamu mendurhaka perintahku ini kerana hendak melakukan kejahatan. Ini yang keenam. Yang keenam, janganlah kamu mendurhaka perintahku ini kerana hendak melakukan kejahatan. Bermakna kamu dah taat, kamu dah beriman kepada Allah dan Rasul, jangan sekali-kali kamu engkar perintah Nabi. Kerana apa? Kerana kamu nak buat jahat. Nak buat jahat benar tadi dah. Nak bunuh anak, nak berzina, nak mencuri. Maka sebab itu kamu sanggup untuk mengingkari perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, barang siapa menunaikan segala janji-janji tadi, maka terimalah ganjaran istimewa dari Tuhan. Dan barang siapa melanggar garis-garis tadi, kemudian dibalas di dunia, maka itu adalah dendanya. Kalau orang yang dapat menjaga semua yang Nabi sebutkan tadi dengan baik, taat, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh ya Rasulullah, maka ganjaran kamu adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu engkar, kamu lawan, maka mungkin Allah SWT akan jatuhkan hukuman kamu di dunia, maka itu sebagai dendanya. Dan barang siapa melanggar perjanjian tadi, Tuhan melindunginya, maka itu terserah kepada Allah. Kalau Tuhan hendak membalas atas pelanggaran itu, maka itulah balasannya. Dan kalau kehendak Tuhan mengampuninya, kamu itu terserah kepada Allah. Jadi Nabi kata,
Kalaulah pada ketika itu Allah nak balas kamu di atas dunia, maka itu dendanya, itu kafarahnya. Tapi kalau Allah nak sembunyikan lagi, nak tutup, tapi Allah akan balas di hari akhirat nanti. Itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Ini 6 item. 6 item yang menjadi syarat bai'ah Aqabah ula. Yang mana Nabi minta kepada 12 orang ini daripada Aus dan Khazraj ini melakukan bai'ah, supaya ini adalah identiti Islam. Ini adalah cerminan kepada akhlak Islam yang tak sama dengan akhlak-akhlak masyarakat Arab jahiliah yang ada pada ketika itu. Bila kamu beriman kepada Allah dan Rasul, maka ini akhlak Islam. Kamu tidak mensyirikkan Allah, kamu tidak mencuri, kamu tidak berzina, kamu tidak membunuh anak-anak, dan juga kamu tidak mengingkari perintah yang disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini akhlak Islam. Nabi dah sebut dah kepada 12 orang ini tentang akhlak Islam yang tidak sama dengan perangai orang-orang jahiliah pada ketika itu. Itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Maka pada ketika itu pemimpin mereka Ubadah bin Samit, dia pun menyambung lagi dengan katanya, kami sekalian pun mengiya dan berikrar akan demikian. Maka ketua mereka Ubadah bin Samit menyatakan bahawa kami berbai'ah, kami berikrar bahawa kami akan patuh dan taat kepada perintah apa yang disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Jadi apabila 12 orang ni nak balik ke kota Madinah, maka pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim kepada mereka seorang sahabat Nabi, seorang pemuda yang namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair lah seorang duta Islam yang pertama yang dihantar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Yathrib untuk mengajar akan Al-Quran kepada penduduk-penduduk kota Yathrib dan juga mengajar akan hukum hakam agama Islam di kota Yathrib. Baik itu Mus'ab bin Umair ni dia disebut sebagai Al-Muqri, Muqri'ul Madinah, seorang pembaca Al-Quran yang hebat di kota Madinah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, bila 12 orang ni balik dengan dipimpin oleh Mus'ab bin Umair, seorang pemuda daripada kota Mekah, dan akhirnya mereka merancang, mereka melakukan tindakan bagaimana untuk menyebarkan dan mempromosikan Islam di kota Madinah pada ketika itu. Akhirnya mereka dapat mengajak orang-orang daripada Aus dan Khazraj supaya beriman kepada Allah dan Rasul, dan mereka akan datang sekali lagi ke kota Mekah, di tempat yang sama di Aqabah, untuk bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apa yang kita nak boleh mengambil pengajaran daripada apa yang diceritakan oleh Syekh kepada kita tentang Nabi memperkenalkan dirinya kepada kabilah-kabilah di kalangan kabilah-kabilah yang datang pada musim haji itu. Yang pertamanya kata Syekh, untuk semua ini maka Tuhan telah mewajibkan manusia 2 perkara. Yang pertama, menegakkan syariat Islam dan masyarakatnya. Ini kata Syekh pada kita, ibrah dan pengajarannya, kita ni manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul ni, apa tugas kita? Adalah iqamatud din wa siyasatud dunya. Kita kena tegakkan agama dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, dalam diri masyarakat kita, dan pada waktu sama kita juga kena
wa siyasatu dunya, kita kena menguruskan dunia ini dengan ajaran-ajaran Islam. Baik itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ini tanggungjawab setiap orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul. Tanggungjawab kita adalah kita kena memastikan bahawa diri kita, keluarga kita, masyarakat kita mengamalkan Islam dalam kehidupan. Dan pada waktu sama, kita juga kena menguruskan dunia, menguruskan masyarakat, menguruskan tempat kehidupan kita ini dengan ajaran-ajaran Islam seperti mana yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanggungjawab kita. Apatah lagi mereka yang ada kuasa, mereka yang ada kemampuan, menjadi tanggungjawab yang sangat besar untuk mereka memelihara agama ini dan memastikan bahawa agama ini dapat bertapak dan dapat dijalankan dalam kehidupan rakyat dan juga masyarakat pada ketika itu. Itu yang pertama, kata Syekh. Yang kedua, perjalanan ke matlamat tersebut adalah melalui liku-liku jalan yang penuh dengan onak dan dugaan. Maksudnya apa? Maksudnya dalam kita nak mengajak manusia untuk mentaati perintah Allah dan perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, nak mengajak manusia supaya menjalani kehidupan, mengamalkan dalam kehidupan dengan nilai-nilai pegangan agama seperti yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kita pasti akan melalui onak dan duri di pertengahan jalan. Bukan senang, bukan mudah, bukan orang kata apa, dengan hamparan kapet merah mudah untuk orang nak menerima, bukan. Tetapi kita memerlukan pengorbanan dan kesungguhan yang tinggi untuk mengajak manusia kembali kepada Allah dan Rasul, mengikut jalan-jalan yang ditunjukkan, yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Bila awal Nabi menerima wahyu yang pertama pun, ketika mana Khadijah membawa Nabi bertemu dengan anak bapa saudaranya, mencerita tentang bagaimana Nabi bertemu dengan satu makhluk di Gua Hira, sehingga anak bapa saudara Nabi mengatakan bahawa itu adalah an-namus, seperti mana Nabi Musa bertemu dengan malaikat Jibril, iaitu namus itu adalah malaikat Jibril yang bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Makna apanya? Maknanya Nabi bakal dilantik untuk menjadi Rasul Allah. Tapi apa yang sebut? Apa yang dia sebut? Dia sebut di last sekali, dia kata, wahai Muhammad, suatu masa nanti kamu pasti akan dikeluarkan oleh kaum kamu daripada kota Mekah. Nabi terkejut. Nabi kata, adakah mereka akan menghalau aku keluar? Sedangkan Nabi pada ketika itu orang yang sangat dihormati di kota Mekah, orang yang digelar sebagai Al-Amin, orang yang paling amanah, yang mana mereka sanggup meletakkan harta-harta mereka di rumah Nabi, sebab mereka yakin Nabi bukan orang yang solap duit, orang yang bukan pecah amanah, orang yang bukan terima rasuah dan sebagainya. Tetapi bila Nabi diangkat menjadi Rasul Allah, Nabi cerita kepada mereka tentang kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Bukit Safa. Semua orang mengeluarkan kata-kata yang keji ke atas diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan oleh anak bapa saudara Khadijah ketika mana dia bawa Nabi bertemu dengannya. Dia kata, suatu hari nanti engkau pasti akan dihalau keluar oleh kaum kamu sendiri daripada kota Mekah. Dan akhirnya betul, sehingga mereka merancang
untuk menangkap Nabi dan nak membunuh Nabi, dan akhirnya Allah mengizinkan baginda Nabi SAW melakukan hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ini ya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Maka sebab itu Syekh kata kepada kita bahawa perjalanan untuk sampai ke matlamat tersebut, untuk sampai kepada apa yang disarankan, apa yang diajar, apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjalani kehidupan sebagai seorang muslim yang al-muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikut manhaj yang sebenar, maka pasti kamu akan melalui berbagai-bagai onak dan duri. Bukan semua orang boleh terima. Ada orang boleh terima, ada orang yang tak boleh terima. Dia memberi alasan, berbagai-bagai alasan, dan akhirnya ada juga yang memberi alasan dengan berbagai-bagai fitnah dan sebagainya, sehingga mengakibatkan sesama orang Islam bergaduh sesama sendiri, sedangkan kita membawa keamanan, membawa kedamaian untuk menyatukan sesama orang Islam supaya kita menjadi golongan yang kuat, umat wahidah, umat yang satu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, itulah beberapa perkara yang telah Syekh sebutkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang sentiasa mengikut apa yang dibawa, apa yang dia ajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dah tunjuk kepada sahabat-sahabat 12 orang yang beriman kepada Allah yang datang daripada kota Yathrib itu bahawa ini akhlak Islam. Jangan kamu ikut lagi akhlak-akhlak jahiliah. Iaitu apa? Yang pertama, bila kamu beriman kepada Allah, jangan sekali-kali kamu kembali syirik kepada Allah, dan jangan. Kemudian ini akhlak Islam, jangan kamu mencuri. Ini akhlak Islam, jangan kamu membunuh anak-anak. Ini akhlak Islam, jangan kamu berzina. Dan jangan sekali-kali kamu ingkar akan perintah yang disuruh, yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya nanti kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada di dunia ataupun di hari akhirat. Ini Nabi tunjuk, ini akhlak Islam, ini akhlak jahiliah. Maka kamu berpegang teguhlah kepada akhlak Islam, niscaya kamu akan selamat. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ini tentang bagaimana Nabi pada tahun ke-11 kenabian, Nabi mempromosikan Islam kepada setiap kabilah yang datang pada musim haji untuk mengajak mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Walaupun kebanyakan kabilah semuanya menolak, tetapi ada juga segelintir pemuda yang datang daripada luar kota Mekah, datang daripada bumi Yathrib, dan akhirnya mereka nak dengar apa yang nak ceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mereka menerima Islam. Inilah tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, hidayah. Hidayah datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan datang daripada seseorang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak mampu memberi hidayah. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak mampu beri hidayah kepada orang yang kamu suka, tetapi Allah lah yang akan memberi hidayah kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan semua dosa kita dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita akan sambung pada masa akan datang, iaitu tentang bai'atul aqabah ats-tsaniyah, bai'ah aqabah yang kedua yang akan kita bincangkan pada masa akan datang insya-Allah. Sekali itu sahaja saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.